Okey, baik. Dah start record. Okey, saya mula boleh saya mula? Dah ready ya? Boleh. Boleh. Okey Nas. Hari ni kita akan buat macam saya cakap tadi, kita akan plotkan graf taburan binomial. Ni soalan yang mudah je sebenarnya. Dia tak adalah kompleks sangat. Untuk buat graf ni, kita hanya perlukan, kita kena kira dululah kita kena kira dulu kebarangkalian tu. Jadi kita tengok pada soalan ni, contoh 7 ni. Ini balik kepada yang kita buat hari tu lah. Awak tengok. Apa tu? Tengok soalan lah, contoh 7. Sekeping duit shilling dilempar sebanyak 3 kali. Okey. So 3 kali ni jika X mewakili bilangan mendapat angka. Okey. Jika X mewakili bilangan mendapat angka, tentukan taburan binomial bagi X dan plot grafnya. Okey, soalan saya yang pertama adalah N dia apa? Apakah N dia? Okey. Apa N dia? Baik, senyap je. Dengar ke tak soalan saya? Dengar. Dengar. Jangan. Dengar. Hari ni Fatin tak berapa sihat. Dia cakap dia tak boleh nak respon. Orang lain lah respon hari ni. Aida ke. Tapi Aida memang selalu respon. Orang lain ni. Come on. Respon lah. Salah pun tak apa. Saya tak boleh buat apa kalau salah pun. Dan salah kita belajar daripada kesalahan tu. No problem pun. Saya tak marah pun salah. Dan jangan malu bila awak agak silap. So, apa dia? Tak susah pun soalan saya tanya ni. N berapa? Dia? 3 je. Siapa yang cakap tu? Macam duduk dalam selimut je. Auni. Awak ni dalam selimut ke? 3. Betul lah tu. Okay, sekeping duit shilling dilempar sebanyak 3 kali. Maknanya kita punya N adalah 3. Kita akan baling dia sebanyak 3 kali. Okay. Jika X mewakili bilangan mendapat angka, tentukan taburan binomial bagi X dan plot grafnya. Baik, N kita dapat 3. Baik, soalan saya adalah P kita apa dia? Angka. P kita apa? Adi. Oh, Adi. Ya, cikgu. P kita apa P? P. Ha. Kebarangkalian mendapat angka kan? Ha. Nak cakap macam ni ke? Dah nilai P kita, nilai. Nilai. Nilai Kosong. P kita. Kosong. Kebarangkalian tak dapat. Apa maksud P saya beritahu sebelum ni? Apa maksud P saya beritahu sebelum ni? Saya beritahu P maksud dia adalah kebarangkalian kejayaan. Okey, kebarangkalian kejayaan. Okey. N tadi bilangan percubaan. Kebarangkalian P. Jadi soalan saya adalah apakah nilai P? Nilai dia. Bukan maksud dia. Satu. Satu ke? Siapa cakap satu tu? Afiq. Afiq. Afiq kenapa satu? Sebab satu belah je yang ada nombor. Satu belah je ada nombor. Sebelah lagi? Gambar. Maknanya kebarangkalian kita? 1/3. Ha? 1/2. 1/2. Ini kebarangkalian P ni. Okey. Ataupun 0.5. 0.5.
5. Okey. Jadi kita tahu P mana Q kita adalah 0.5. so 0.5 juga. Okey, baik. Kita dah tahu benda tu sekarang, baru kita tengok X kita. X yang kita buat minggu Jumaat lepas. Okey. So jawapan dia apa ni? 0, 0, 1, 2, 2, 3. 3. Sebab kita try 3 kali kan. Okey, jadi kita mungkin akan dapat 3 kali lah angka tu. Okey. Dia kata angka kan. Sama ada kita baling siling tu 3 kali, mungkin tak dapat langsung, kosong je. Tak dapat langsung. Dapat gambar-gambar-gambar. Mungkin dapat satu je angka. Mungkin 2 kali kita boleh dapat angka. Dan mungkin juga 3-3 kita baling tu mungkin dapat 3-3-nya angka. Okey, ini adalah sampel yang kita patut faham ni yang kita belajar minggu lepas ni. Jadi saya harap awak tak blur lagi benda ni. Sebab kalau nak teruskan ke peringkat seterusnya, jangan blur yang sebelum-sebelum ni. Okey. Okey, baik. Kita dah selesai yang ini. Baik, sekarang ni untuk kita plot graf, kita perlu ada macam graf kita macam ni. Okey, kita macam ni. Okey, di kawasan ni kita akan letak kebarangkalian. Sini probability lah kebarangkalian P. Okey, belah sini kita akan letak X. Okey, X ni apa? Bilangan kali percubaan kita lah. Kan ada kat sini. So, 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, lebih kurang macam itulah kita nak buat. Sekarang ni saya draft dulu lah. Bukan nanti kita buat cantik-cantik lah. Saya nak tunjuk kat awak macam mana lebih kurang bentuk graf kita nak buat lah. Okey, lebih kurang macam ni lah. P ni probability lah. Okey, so, nak dapatkan probability ni, kita mesti ada, at least kita kena ada 4 lah. 4 sebab kita ada 1, 2, 3, 4 kali percubaan. Jadi kita kena ada 4 probability lah. Yang mana kalau kita tambah 4 probability ni, jawapan dia 1. Okey, jadi kita mulakan dengan yang pertama. Kita ambil P X ni, kita ambil yang sama dengan kosong dulu. Okey, dia ada 0, 1, 2, 3. Ambil yang sama dengan kosong dulu. Lepas tu kita tulis rumus yang kita belajar sebelum ni, iaitu NCR kan. NCR. Lepas tu apa dia? P. Lepas tu apa? N. Kuasa N. Bukan R ke? Sekejap. QN tolak R. N tolak R, yes, sorry. N tolak R, Q. Lepas tu? Q apa? Q tu yang N tolak R, cikgu. Sudah. Saya tak nak rujuk-rujuk lah ni. Tunggu hampa bagi tahu saya aja. Terpaksa lah rujuk juga. P, R, Q, N tolak R. Okey, PR. Q, N tolak R. Okey. Tadi saya padam bubuk X tu lah. X kecil. Okey, ini rumus saya tulis lah dulu untuk mula-mula ni. Selalunya yang mula-mula je saya tulis macam biasa lah. Lepas tu saya tak tulis dah. Okey. So, ini rumus asas kita. Rumus yang kita nak pakai. Jadi, kita mula dengan P, X ni kosong. Jadi, kita ambil bila tu kosong, kita tulis ni 3C kosong. 0.5. Okey, R kita adalah kosong. So, Q kita ada 0.5. So, N tolak R kita adalah 3 tolak kosong. Maknanya 3 lah. Okey, so awak tekan kalkulator. Tekan kalkulator sekarang. Dapat apa tu? Tekan kalkulator sekarang. Beritahu saya jawapan dia apa?
0.0625. Ya? 0.0625. Betul ke? Saya tekan dapat lain. Bukan dapat Eh, 0.25. 0.125. 25. Okey. Dia tak apa, ada orang buat salah tu berapa, baru yang lain nak respon kan. Kalau tidak yang lain diam je kan. Ui, Yusri ada masuk lah Yusri. Oh, rindu lah kat Yusri. Yusri? Oh, Yusri. Ada ke kat situ Yusri? Oh, ada. Ui, bagus lah. Rasa macam seronok lah hari ni. Happy. Okey. Baik. Lepas kita buat kosong, ni kita buat kosong, kita buat satu, kita buat dua, kita buat tiga. Kita kena buat sebab kita dah dapatkan 4 titik. Okey, kita kena buat semua. Jadi saya buat yang P X sama dengan 1. Jadi jawapan dia adalah ataupun rumus dia yang kita patut buat adalah 3C1 0.5 mana 1 0.5, jadi 3 tolak 1 adalah 2. Okey, tekan kalkulator awak dapat 0.375. Okey, sepatutnya awak dapat yang ni lah. Okey, boleh? Okey, seterusnya P X sama dengan yang kedua pula lah. Jadi 3C2 0.5 kuasa 2 0.5 kuasa 1. Okey, 0.375. Okey, jawapan dia sama. Okey, kita nak dapatkan jawapan ni, jawapan ni, jawapan ni. Okey, kita ada 4 dah jawapan. So, kita buat yang terakhir sebab kita ada 3 kali percubaan. Yang terakhir ni, P X sama dengan 3. Jadinya 3C3 0.5 3 0.5 kuasa 0. 3 tolak 3 0. So jawapan dia adalah 0.125. Okey. So kita akan dapat jawapan yang keempat. Sekarang ni saya nak minta tolong awak satu benda, iaitu boleh tak awak tambah yang kuning ni, highlight kuning-kuning, tambah semua dapat berapa? Dapat 1 tak? Kalau dapat 1 betul lah tu. Tolong saya sekejap. Dapat juga dapat. Dapat kan? Jadi jumlah dia mesti 1. Okey, kalau kita ada 3 kali percubaan, kita buat macam ni, jawapan kita mesti dapat 1. Kalau kita ada 5 kali percubaan, kita tambah 5, 5, 5, mesti dapat 1. Kalau kita ada 6, ada 10, 20 percubaan, tambah-tambah mesti dapat 1. Okey, boleh? Boleh. Dan ini Boleh kot. satu soalan saya nak tanya awak. Ni ke sampai 3 boleh lah kan? 3 kali percubaan. Katalah kita ada 1000, ratus, macam mana kita nak buat? Kita ada bilangan N kita sampai katalah 2000 ataupun 3000 ataupun 100,000. Bilangan N kita tu. So, apa kita nak buat? Ada ada idea, cadangan awak, apa pendapat awak? Kalau kita ada N yang banyak, ada banyak lah. N kita tu lebih daripada, macam sekarang ni 3, okey lah, you boleh buat semua satu-satu, campur dapat 1. Macam mana kalau N kita banyak? N kita ada beratus percubaan. Okey, so agak-agak awak macam mana? Saya nak pandangan awak. Salah pun tak apa. Tinggal soalan cikgu. Ya? Kita tinggal soalan cikgu. Jangan tinggal. Saya kata dah soalan ni jangan tinggal. Soalan ni tak boleh tinggal kau oi. Okey, terima kasih kerana jawab tapi jawapannya tak betul. Jawapannya kita kena jawab. Okey, yang lain? Okay, baik cikgu. Jawapan dia kita kena jawab. Dah sebenarnya, yang mana yang tak tahu ataupun yang termanggu-manggu lagi tu, kalau kita ada banyak, kita akan guna rumus. Ada rumus lepas ini. Lepas tajuk ni, lepas graf ni, kita akan belajar mean dan variance. Ini melibatkan yang banyak lah. Okey.
Itu jawapan saya adalah kita menggunakan rumus. Okey. Baik, kita nak sambung yang ini. So dekat muka surat sebelah ni kita ada graf yang dia bagi kan? Ada tak? Kita biar kosong je. Dia tak bagi graf lah kat awak. Dalam kertas awak. Kosong. Kosong gini Kosong. Kosong. Tak ada Ah, ah. kosong. Okey, tak apalah. Tak apa. Soalan ni tak perlu pun pakai kertas graf. Saya tanya je. Kertas graf tak perlu. Sebab ini bukan soalan yang macam apa tu hukum linear dan sebagainya. Ini just ada paksi tadi kira okey lah. So saya buat balik cantik-cantik. Cantik lah kononnya. Okey, so sini P iaitu X kita ada X. Okey, bawah ni kita adalah X kita. So probability kita ni kat sini kita boleh tulis lah, pecah lah. Ada dalam kalau awak saya cakap guna kertas graf tu bukan apa, kita punya perpuluhan tu kecil-kecil 0.0 santi kan. Jadi macam elok lah ada kertas graf. Okey, 0.20, 0.30, 0.40. Tak payahlah saya ambil lebih lagi sebab kat sini tak ada pun 0.5 something sampai 0.37 kan paling tinggi pun. Jadi saya pergi sampai 0.4 je lah. Tengah-tengah tu celah-celah tu kan. So, okey, faham kenapa saya buat macam ni? Kenapa saya pilih 0.1, 0.2, 0.4? Sebab kita punya nombor lebih kurang tu je lah. 0.1, 0.3, 0.12. Okey, boleh lah? Boleh. Alright. Jadi nombor kita yang pertama ataupun kita saya buat paksi X ni pula. Sini 0, sini 1, sini 2, sini 3. Okey, jadi katalah saya tengok yang pertama bilangan yang kosong tu. Okey, yang kosong ni. Ni kosong. Bila kosong 0.125. Jadi dia duduk kat bawah lebih kurang dekat 125 ni dia lebih daripada 0.1 kan. Lebih kurang dekat sini lah. Lebih kurang. Kalau tengah-tengah ni dah jadi 0.15. Silap. Dekat sini dah jadi 0.15 kan. Jadi kita kurang sikit dari situ lah. Lebih kurang dekat sini 0.125. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Cikgu, kenapa kosong tak dekat paksi yang P? Ya. Kuat sikit tak dengar. Sekejap. Kenapa Saya yang kena kosong kuatkan. tu dia tak ada dekat tu dia dekat kosong tu? Ulang balik. Ulang balik. Dia tak ada dekat yang kemarin. Kenapa kedudukan kosong tu Aha. tak ada dekat yang garis P? Oh. Kedudukan kosong ada dekat yang Oh, maksudnya awak nak kata kosong ni patutnya kat sini lah kan? Kan? Boleh jugalah. Ya. Dia tak efek pun tapi saya sebab saya nak tunjukkan tu percubaan yang kosong, percubaan yang satu, percubaan yang kedua. Situ je. Kalau dia bukan macam graf kita buat graf apa tu graf yang kita buat graf linear ataupun graf kuadratik tu. Ini graf binomial ni kita nak tunjuk ni percubaan kita yang pertama yang apa yang kalau macam percubaan yang pertama yang kosong yang percubaan kita yang tak dapat. Apakah keberangkalan kita tak dapat? Kan saya kata tadi X kita bila kita nak balik angka tu ada tak kemungkinan dia tak dapat? Ada kan? Jadi tak dapat tu kosong. Ni kita senaraikan bawah ni adalah bilangan percubaan sebenarnya X ni. Jadi bilangan percubaan kosong, bilangan percubaan 1, 2, 3 bukan bilangan percubaan, dia punya sampel. Okey, dia punya sampel yang kita dapatkan X dekat sini tadi. So dia bukan macam graf tu. Ni. Okey, kita punya nilai sama ada dapat kosong. So dia ada something kosong ni bukan kosong yang inverted comma kosong tu. Kosong ni maknanya dia tak dapat. So dia bukan seperti graf yang saya cakap tu lah. Ni graf binomial. So ni lah graf binomial. Bukan tak boleh nak bagi rapat kosong tu. Boleh je. Tapi saya rasa sebab ini lebih kepada kita bukan nak lihat pada linear. Kita nak lihat, okey, kita punya percubaan yang pertama tu, apakah keberangkalan tak mendapat apa-apa. Itulah kosong tu. Tak mendapat apa-apa. Apakah keberangkalan mendapat satu. Tu satu sebelah. Jadi nilai X kat bawah ni adalah sebenarnya adalah kita kata bilangan percubaan lah.
Okey, bilangan cubaan n lah sebenarnya. Okey. Boleh menjawab soalan? Siapa tanya tadi? Yes. Oh ni. Ya, Auni. Suara Auni ni romantik sangat. Tak dengar. Okey. So, kalau kita baling yang ataupun yang percubaan yang dapat 1, kita tengok dekat sini pula 1, 0.375. So, 375 dekat-dekat 0.4 dah ni. Dekat-dekat lah tapi tak sampai pun. Okey, jadi kita bolehlah tanda dekat area situ lah. Kalau ada kotak-kotak lagi senang kita nak tunjuk lah. Apa tu, kalau graf ada graf kan, awak boleh kira dengan tepat lah 3.75 tu di mana. Sebab saya tak ada titik-titik, saya agak ada kurang daripada 0.4. Ada logik lah, kurang daripada 0.4. Dekat-dekat lah tapi kurang. Okey, dan seterusnya 0.375 sekali lagi. Dan yang terakhir 0.125 sama. Okey, sama. Okey, ni graf kita. Sebab tu saya kata dia bukan graf konvensional yang kita selalu buat tu. Bukan graf yang, kalau graf tu kita kena sambung macam ni. Kan, kalau graf yang sebelum ni lah. Ni macam ni kan. Tapi dia bukan lah. Graf ini kita kena buat macam ni. Okey, garisan. Alamak, tak kena pula dah. Okey. Ni graf binomial tau. Buatlah straight nanti pakai pembaris. Saya tak pakai pembaris ni. Boleh ya? Boleh ya? Okey tak? Inilah bentuk graf binomial. Okey, dan jumlah dia mesti 1. Ini saya punya point penting ni. Tambah semua 4 titik ni mesti 1. Kalau ada 5 titik tu mesti 1. Boleh? Boleh. Alright. Jadi sekarang ni kita cuba buat latihan pengukuhan 3. Nombor 1 kita try buat satu soalan. Sebab awak buat lah, awak buat. Lepas tu saya tunjuk jawapan. Sebab kita nak awak mahirkan diri awak. So ni soalan dia. Saya bagi awak dalam seminit 2 minit. Saya bagi awak seminit untuk awak kena pasti nilai apa tu? Nilai X dia, nilai P, Q, kan, nilai N dia apa semua. Untuk nombor 1. Lepas tu awak dapatkan probability dia. Okey, lepas tu awak graf laju-laju lah, buat macam tadi, awak buat laju-laju graf dia. Lepas tu dalam masa, saya ingat 2-3 minit cukup lah. Lepas tu saya bincang jawapan dia. Awak buat sekarang. Okey, saya bagi awak dalam 2-3 minit. Awak kena buat kena buat. Jangan tak buat. Saya bagi awak 2-3 minit. Teruskan.
Okey. Dah? Alah, Yusri jangan left. Haida siap dah, Haida? Belum. Alah. Aziratul. Belum. Ui, Aziratul suara betul-betul suara dalam selimut ni. Serius lah. Mana ada. Oh, dah. Ah. Okey, tak baik cikgu tuduh. Aliana, dah siap dah Aliana? Belum kau. Tengah buat ke tu? Ya. Fatihah. Belum lagi. Ui, okey. Susah ke? Tak apa. Kita tak boleh lama-lama sangat. Tak apa, kita bincang. Benda ni kan boleh bawa berbincang. Okey, baik. Kita bincang dulu. Dia punya N apa N? Ataupun dia punya yalah N apa tu N kita lah. N kita apa? 3 3. Awak masih tak faham konsep S ni. Kita 500. Kita punya X ataupun N kita adalah 100. kita ada macam ni lah saya kata. Kita balik kepada soalan ni lah. Kita ada satu sampel 3 orang pelajar dipilih. Soalan saya adalah kalau 3 orang dipilih tu secara rawak, kan sebab dia kata apa macam ni ya, dia kata tinjauan mendapat ada 100 orang daripada 500 orang, maknanya dalam sekolah tu ada 500 orang, lepas tu dalam 500 pula tu ada 100 orang yang ada internet. Okey, ada internet kat rumah. Lepas tu dia kata dia ambil satu sampel 3 orang, maknanya dia pergi sekolah tu, dia duduk depan sekolah, dia pilih seorang. Saya nak tanya awak, pilihan pertama dia tu boleh dapat tak yang ada internet ke tak ada internet? Boleh tak dia pilih tu tak ada internet? Boleh tak? Boleh. Boleh kan? Boleh. Oh, so ini sampel je lah Ya, maknanya kosong. 0, 1, 2, 1, 2, 3. Okey, boleh faham? Itu maknanya boleh. X kita. Sama ada tak dapat langsung, ataupun dapat seorang, ataupun dapat 2 orang, ataupun dapat 3 orang. Okey, itu X kita. Kita nak pergi ke yang seterusnya lah. P kita. P kita apa? 0.2 0.2. Very good. Macam mana dapat? 100 daripada 500 orang. Ya, probability dia tu. 100 daripada 500. Jadi 100 bagi 500 awak dapat 0.2. Ringkaskan lah. Jangan tulis 100 daripada 500 besar. Okey, so Q kita dah tentulah 0.8. 0.8. Okey, dah dapat 3 benda ni. Okey lah, cantik lah tu. Kenapa? Kita perlukan benda 3 benda sebab kita nak lukis graf kan. Soalan ni nak suruh lukis graf lah sebab kita kat bahagian lukis graf walaupun dia tak sebut. Kan? Tentukan taburan benda dan plot. Ada sebut plot grafnya. Yang last tu. Jadi sebelum kita plot graf, kita kena buat yang tadi tu. NCR tu semua. Okey? Boleh? So, berapa sampel yang kita patut ada? Berapa titik yang patut kita ada? Berapa titik patut kita ada? 1, 2, 3, 4. Okey? Jadi kita ada 4 titik. Jadi kita kena buat satu-satu lah. Okey? Jadi kita kena buat satu-satu. Jadi saya pakai pen merah pula lah. Okey, jadi kita akan dapat PX tu sama dengan kosong. Yang kita kata tadi. Jadi 3C kosong 0.2 0.8 3. Okey. Boleh? Tekan kalkulator 0.512. Okey, ini adalah jawapan kita yang pertama. Kita kena teruskan lagi. PX sama dengan 1 pula. Okey, jadi 3C1. Sini 0.2, sini 0.8, sini 1, sini 2. Okey. Itu cara kita tulis nak 0.384. Okey, titik yang kedua. Okey, abang boleh teruskan lagi. P X sama dengan 2.
Jadi sini 3C2 kurungan 0.2, 0.8. Okey, sini ambil balik nombor dia 2 dan sini tentulah 1. Okey. So jawapan kat sini adalah 0.096. Okey, kita dah dapat yang ketiga. Yang keempat, P X sama dengan 3. So sama dengan 3C3 0.2 0.8. Kat sini dah tentulah 3. Sini tentulah 0. Okey, so ini kita akan dapat 0.008. Okey, so kebarangkalan dia nak pilih dapat daripada 3-3 tu apa? 3-3 tu ada internet tu, 0.0 betapa kecil lah dia punya probability dia. Okey, baik. Ada dah benda ni, kita nak buat benda terakhir adalah benda apa dia? Kita nak buat graf lah. Okey. So, benda saya ingat ni. So, macam mana kita nak bubuh tepi ni, nombor apa? Tengok nombor yang ada 0.5, 0.3, 0.0, 0.08. Okey. Jadi saya buat sampai 0.6 tu besar sangat, tapi tak apalah. Jadi sini 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. Okey. Jadi yang kosong tadi berapa? 0.512 kan? 0.5 tu dia lebih lah daripada 0.5. Jadi saya tanda je lah sikit kat sini. 0.5 dekat-dekat. Oh, saya tanda yang ni dulu. Jadi sini 0, 1, 2, 3. Okay, lebih kurang lah. Atas sikit daripada 0.5. 0.512. Lepas tu 0.384. Dia 0.384 ni dekat 0.4 dah. Tapi dia tak lebih lah. Kurang sikit. Okay, nombor yang 2, X2 0.096. Dekat dengan 1. 0.996 ni dekat 0.1 lah. Tu dekat-dekat bawah sikit lah. Dan last sekali 0.008. Ni lagi kecil lah. Dia duduk betul-betul kat bawah ni, dekat dengan kosong dah pun. Okay. So boleh sambung lah. Okay. Dan soalan saya nak tanya. Bila awak tambah dapat 1 tak? Dah check? Dapat dah check dah. Okay, good. Tu awak check dapat 1, betul lah tu. So graf kita lebih kurang macam ni lah, lebih kurang. Okay. Setakat ni okay? Okay. Alright, Okay. saya ada setengah jam lagi, jadi saya nak teruskan. Saya nombor seterusnya saya tinggal. Buatlah nanti nombor 2 ni. Saya teruskan ke yang ini. Ini saya kata tadi, kalau nombor tu besar macam mana? Macam kita nak buat. Jadi kita menggunakan rumus-rumus inilah. Soalan saya tadi sebenarnya berkaitan dengan benda ni lah. Tu taburan binomial. Murid boleh menentukan mean, variance dan sistem piawai bagi suatu taburan binomial. Okey. Macam mana kenapa kita pakai benda ni? Sebab nilai dia mungkin jadi lebih besar. Kalau awak tengok soalan contoh ni, awak tengok kenapa beza dia. Nampak proses ini diulang 150 kali. Nampak? Bila dia dah besar 150 kali. Jadi kita mula menggunakan rumus lah. Okey. Baik. So first kali rumus ni ada dekat depan awak ni. Soalan ni saya nak beritahu awak terang ni. Awak nak dapatkan markah pertama, awak mesti masukkan nilai yang betul bila rumus. Jangan
Bila awak nampak soalan macam ni, nanti taburan binomial ni, awak nampak soalan banyak pelajar dia boleh tulis ni rumus ni rumus ni dia boleh tulis, rumus ni dia boleh tulis, rumus ni tak. Varian dengan CMPY ni sebenarnya sama je, awak perasan kan, dia hantar kuasa 2 jadi punca kuasa 2. Tetapi my point is, kalau awak dapat soalan ni, ramai pelajar dia akan tulis rumus ni. Okay, good. Mungkin dia boleh faham. Tapi awak tak dapat markah lagi bila awak tulis rumus. Bila awak ganti nilai, baru awak dikira markah pertama. Okay, maksudnya awak ganti nilai tu. Maksud awak nak dapatkan nilai mu, contoh min. Okay, awak masukkan nilai n, awak masuk p, dapatkan jawapan lah. Baru awak dapat markah yang pertama. Okay, kadang-kadang dia bagi mu, awak kena cari nilai n atau p. Salah satu. Okay, dia boleh adjust lah benda ni ya. Kadang-kadang dia nak cari mu ataupun min, np ada dalam soalan. Okay, baik, kita pergi kepada soalan sekarang. Semua orang tengok sini. Okay, saya bagi awak seminit tu. Bukan seminit, bagi sebentar untuk relax kan. Okay, tengok. Baca contoh 8. Sebuah kotak mengandungi 5 biji bola merah, 3 biji bola kuning dan 4 biji bola biru. Okay. Sebiji bola dipilih secara rawak daripada kotak tersebut dengan diganti balik. Okay. So masuk dia masuk balik lah. Proses ini diulang 150 kali. Okay. Jadi dia ulang banyak kali. So, N dia 150 lah. Saya nak cerita. Terang lah N tu 150 kali. Okay. Sebelum ni N kita 3 lah, 2 lah. So awak boleh buat je lah. So bila N dia 150, cari min dan CMPY. Okay. Ni soalan ni mudah lagi lah. Sebab dia sebut terang lah. Cari min dan CMPY. Okay. Kita ada dah rumus kita kat sini. Min ni adalah mu NP. Okay. Ya, CMPY kita punya rumus adalah ni CMPY ya. NPQ. Okay, kadang-kadang tu awak kena masukkan nilai yang NP awak ada kat sini tu, awak kena masuk di sini. NP ni. Okay, boleh awak masuk kat situ. Alright. Jadi, kita nak kena pasti dulu kita punya nilai apa tu? Nilai P kita, Q kita. Tu saya dah bagi tahu awak tadi dah. N kita ada berapa? Okay, so N kita ada tadi apa dia? 150. 150. Okay, terima kasih. P 0.25 ada yang kata 0.25, ada yang kata ada lagi jawapan lain? Okey. Dia dapat macam mana 0.25 ni? Sebuah kotak ada 5 biji bola merah, 3 biji bola kuning dan 4 biji bola. Ini kita belajar sebelum ni kan, ingat tak? So 5 campur 3 campur 4 adalah 8, 12. Jadi kita ada 12 kat sini. 3/12. Jadi sebiji bola dipilih tadi kita ada kat situ lebih kurang 3/12. 3/12 yang mana sebenarnya adalah 1/4. Betul? 1/4 dengan 0.5 ni samalah. Okey. Jadi sebaik-baik yang boleh adalah awak bagi jawapan yang paling ringkas 0.5 ataupun 1/4. Okey. Jadi kita boleh tak cari Q kita sekarang? Boleh. Q kita adalah 0.75. 0.75 atau 3/4. 3/4. Okey. Jawapan awak akan dapat sama je, tak kisah pun. Okey, jadi kita pergi pakai rumus yang kita nak pakai tadi. So mu, sebab soalan nak tanya mu kan. Cari min. So NP ni lah, ni rumus lah. Kita pakai je rumus. Soalan tanya direct je. Cari nilai min ni kan. Jadi kita pakai je rumus. So nak dapatkan mu ni, jawapan dia N kita adalah 150. Jadi P kita ada 0.25 ataupun 1/4. Bolehlah pilih mana-mana awak nak pakai. Nak senang 0.5 lah. So mu sama dengan berapa tadi? 37.5. 37.5. Okey. So awak dapat dah jawapan awak yang pertama untuk dapatkan nilai min. Okey, soalan seterusnya tanya CCMPY. Okey, CCMPY kita iaitu NPQ. Jadi saya pakai rumus tu. NPQ
Okey, dari sisi MPIY kita tak ada masalah lah. Ini kita dah ada NP. Nampak tak saya cakap tadi? Kita dah ada NP dekat sini. Ini adalah NP. NP kita adalah ini. Okey, boleh? Pakai je lah. Boleh. So, 37.5 darab dengan Q. Q kita adalah 0.75. 5. Jadi tekan je lah kalkulator. Darab, lepas tu awak punca kuasa 2. 5.3. So jawapan dia 5.303. 3. Okey. Untuk soalan CMPIY ni awak boleh bagi lebih sikit dia punya titik PIY titik perpuluhan dia supaya dia lebih jitu lah. Okey. Okey, baik. Setakat ni okey. Simple je ni. Okay. Alright, baik. Contoh 9. Mari kita buat soalan-soalan contoh-contoh dia bagi simple-simple dulu. Okey lah. Kita warm up. Saya bagi awak seminit. Cuba. Cari nilai N dia, cari nilai P dia dan cari nilai Q dia. Okay, senang ni kan. N kita apa? Terus ada kat situ. 720. 720 ni N. Okay, P kita dia bagi dah. Kebarangkalian soalan murid dan sekolah adalah 2.5. 0.4. Okay. 2/5 lah kita bagi, ikut je lah dia bagi kan. Awak nak tukar kepada pecahan perpuluhan pun boleh, no problem. Q sama dengan 3/5. Okay. 3/5. Ya. Kita pakai apa yang dia bagi tu kan. Tak payah pening kepala. Sebab dah ringkas. Kecuali dia bagi nombor besar lah. Tu je kena ringkaskan jugalah. Alright. Tapi awak nak guna perpuluhan tak ada masalah. No problem. Jawapan awak akan sama saja. So, untuk jawapan soalan yang pertama, mu. Sebab soalan tanya mean dan variance. Okay. Bukan mean dengan CMPIY variance. So, mu NP kita. So, mu sama dengan N kita adalah 720. P kita adalah 2/5. So, awak tekan kalkulator, awak akan dapat 288. 288. Ini adalah nilai mean. Okey, baik. So, variance ni, rumus dia adalah O2 lah. Okey. NPQ. Okey. Jadi, kita nak dapatkan nilai variance tu, kita salin je rumus ni ataupun kita pakai je. O2 sama dengan, so NP kita dah ada kat situ, 288. 288. Saya perlu darab dengan Q, iaitu kita dapat tadi 3/5. 5. Jadi darab saja awak akan dapat 172.8. 172.8. Okey, variance memang macam ni tak payah awak nak pergi punca kuasa 2 bla bla. Ni memang variance, ni adalah variance. Okey, 172.8. Okey. Tu beza variance. Memang ada ramai pelajar salah orang tanya variance dia pergi buat CMPIY. Okey. Sebab dia dah terbiasa buat CMPIY je. Dia ingat soalan keluar CMPIY tu, variance pun ada. Okey, tak kisahlah variance ke CMPIY, awak kena mahir dengan rumus tu je lah. So, awak kena mahir dengan conversion. Alright. So, kita ada latihan pengukuhan 4. Jadi, yang ini saya macam biasalah, kita buat sepantas yang boleh lah. Kita buat sepantas yang boleh. Maksudnya, kita dapatkan nilai-nilai yang kita nak dulu. Lepas tu, kita maksudnya saya nak guna rumus kan. Jadi saya nak tahu dia punya nilai N, P tu. Tapi soalan dia mudah dah, cari mean dan variance. Dan saya, ini tiga-tiga. Cari mean, variance dan CMPIY. No problem. Cari apa pun boleh dapat. Soalan saya yang pertama adalah kita punya P apa? Ni dilambung 800 kali, nampak tak? 0.5. Okey, jadi P kita adalah 0.5, maka Q kita pun adalah 0.5. 0.5. Okey, jadi N kita adalah 800. betul tu. Jadi soalan kita yang pertama nombor 1 nak cari mean. Mean adalah mu sama dengan NP. Jadi mu kita, baik, N kita tadi 800, P kita 0.5. Jawapan kita adalah 400. Okey, simple je. Okey, soalan yang kedua dia tanya variance. Jadi variance adalah yang ni. Okey, NPQ je. Jadi NP kita dah ada 400.
Q kita tadi 0.5. 0.5 ni. Okey, jadi 400 kali 0.5 kita dapat 200. 200. Okey, ini adalah kita punya variant. Okey, lepas tu kita nak dapatkan sisi sampai Y. Kita punca kuasa 2 kan lah 200 tu. Dah betul lah? Betul. So dapat 14.1421. boleh lah tu. Teruskanlah. Saya buat 14.14 je lah. Okey, boleh. Okey. Simple kan? Simple. Okey. So dia dapati X, B tu adalah binomial lah. Okey, ditaburkan lah. X ditaburkan secara binomial. NP. N tu bilangan N yang kita belajar lah. N apa dia? P apa dia? Dengan nilai min ialah 30 dan variance adalah 2.5. Nampak? Ni dia nak twist kita dengan soalan sekarang. Okey. Yang ni macam mana kita nak buat? Mana saya tulis ni? Okey. So macam kita nak buat? Sekarang ni dia terbalik. Dia bagi kita nilai min 30. Variance kita dia bagi 225. Cari nilai N daripada. Lepas tu patah balik. Sekarang kita nak cari nilai. Sebelum ni dia bagi nilai N, dia bagi nilai P, kita dapatkan variance, kita dapatkan min. Tapi sekarang terbalik. Dia bagi kita variance, dia bagi kita min, patah balik cari N dengan P. So macam mana nak buat? Soalan nombor 2. Okey, dia bagi dekat kita, saya teruskan je lah. Dia bagi kita min 30 ni. Jadi kita tulis maklumat ni dulu. Mu sama dengan 30. Dia bagi. Okey. Okey, jadi boleh tak kalau saya tulis mu ni, saya tulis NP sama dengan 30? Boleh. Boleh, okey. Satu lagi, dia bagi kat kita variance kan? Ni variance. Jadi variance saya tulis ni lah, ada kuasa 2. Variance adalah 22.5. Kan? Ya. So, sekarang ni saya tulis NPQ sama dengan 22.5. Okey, boleh? Boleh. Okey, sekarang nak buat macam mana ni? Samaan. Ya, very good. Tu, ni ke 1, ini 2. Awak boleh buat kaedah kaedah apa awak nak buat? Awak boleh masuk je lah. Kan awak ada orang buat macam-macam kaedah saya jumpa soalan ni, tapi yang paling ringkas yang saya boleh nampak sekarang adalah bila awak ada NP 30 kan? NP dah sama 30, awak masuk je lah ni NP kat sini, betul tak? Betul. Masuk je kat situ. Kat sini NP ni. Jadi awak akan dapat NP tu 30. Jadi 30 lepas tu sini Q sama dengan 22.5. Jadi Q sama dengan 22.5 Bahagi 30. bahagi dengan 30. Jadi Q sama dengan 0.75. 0.75. Soalan tanya apa? Soalan tanya P dengan N. Cari nilai P dengan N. Okey, jadi awak dapat Q ni. Sudah macam mana? Masuk Q kat mana? Macam mana tu? Macam mana kita nak dapat ni? Macam mana kita nak dapat nilai P? Tolak 1. 1 Ya. tolak 0.75. Ya. Jadi, berapa P? 0.25. Kan? Okey, so boleh tak awak nak cari soalan lagi tanya apa? N kan? Tanya N. So awak masuklah N ni kat sini, P ni kat sini. Kan? Ya. Jadi awak akan dapat N sama dengan 30 120. bahagi dengan 0.25. Jadi N sama dengan 120. Okey. Ada soalan part ni macam-macam lah. Ada orang buat panjang lagi. Dia buat NP nombor 1 sama dengan 1. Dia buat persamaan serentak lah. Okey. Terpulang lah. Asalkan dapat jawab. Tapi kalau boleh buat pendek-pendek lah. Masa bukan banyak pun. Okey. So selesai yang ini. Nombor 2. Jadi kita tengok. Ada lagi soalan? Kita tengok yang last kali. Iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan taburan binomial. Okey. Menyelesaikan masalah. Inilah soalan periksa. Menyelesaikan masalah ni.
Okey, menyelesaikan masalah melibatkan taburan binomial. Okey. So, macam biasalah, mula-mula saya tunjuk dulu lah. Sebenarnya kita nak ulang balik apa kita buat kan. Diberi bahawa 85% daripada kerusi di dalam stor adalah dalam keadaan baik. Okey, berada dalam keadaan baik. 8 buah kerusi diambil keluar secara rawak. Bawa keluar 8, tak tahu yang mana. Cari kebarangkalian sekurang-kurangnya 6 buah kerusi adalah dalam keadaan baik. Okey. So, macam mana tu? So, X awak apa dia tu? X. Kosong, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke 8? 8. 8. 8. Ni. Jangan tengok 6 yang kat sini. Jangan tengok yang ni. Tengok yang ini. 8 buah kerusi dia ambil keluar. Maknanya bila dia nak pilih 8 lah. So 8 lah kita punya sampel. Soalan yang tanya 6 tak apalah kan. Okey ke tak okey? Cari kebarangkalian sekurang-kurangnya 6 buah kerusi. Okey, tak apa tu. Kita buat kerja ni dulu. Buat kerja basic dulu. Okey, sekejap kita pergi kepada yang ini. Buat kerja basic. Apa kerja basic kita? Kita nak senaraikan X apa. Okey, dan kedua, kita nak cari nilai NPQ kita. Okey, saya tulislah ni. Apakah nilai P kita? 0.85. P adalah 0.85. Very good. Q mestilah berapa? Tolak je lah. 0.15. 0.15. Okey. Jadi, kita punya N kita berapa? N kita kan datang dari sini. So, berapa N kita? 8 lah. 8. Okey, boleh? Boleh. Alright, baik. Sekarang ni saya nak pergi kepada ayat ni. Ayat ni. Cari kebarangkalian sekurang-kurangnya 6 buah kerusi. So, macam mana tu nak buat? Buat satu-satu guna formula tadi. Nak buat berapa? Buat sampai 6. Daripada 0, 1, 2 sampai nombor 6. Apa maksud kebarangkalian sekurang-kurangnya 6 buah kerusi? Okey, saya balik kepada soalan. Kalau Tak sama lima. ketak samaan very good. Dia satu ketak samaan lah. Okey. Jadi soalan dia adalah kita kena betul lah tu. Kita kena buat satu ketak samaan ataupun kita buat dia punya ni macam ni. P X dia. Okey, sekarang dia nak pilih apa? X 6. X lebih kecil Lebih kecil atau 6 sama ke dengan X lebih besar daripada 6? Yang mana satu? Sekurang-kurangnya. Lebih besar. lebih besar. Lebih besar. Lebih kecil ke lebih besar? Lebih besar. Lebih besar. Maknanya kalau saya dapat kosong boleh tak? Tak. Tak boleh sebab dia kata Tak cari boleh. kebarangkalian sekurang-kurangnya 6. Dia nak paling koman, paling busuk-busuk pun 6. So maknanya 6 boleh kan? Okey, 5 boleh tak 5? Tak. So 6 boleh. 7 boleh tak? Boleh. Boleh. 8 boleh tak? Boleh. So 9 boleh tak? Boleh. Tak boleh kau. Tak. Tak Tak logik. dalam sampel. Ya, kita sampai 8 je. Tu saya selalu cakap tu. Jadi mustahil lah jadi 9. Okey. Alright. So dia X. Ataupun saya boleh tulis macam ni lah. 6 je tu kan. So P dia mesti X sama dengan 6 boleh. Tambah P X sama dengan 7. 7. Very good. P X sama dengan 8. X sama dengan 8. Takat itu saja. Sebab kita pun ada 8 saja kat sini. Tak lebih-lebih. 9 tak boleh. Okey. Jadi ini je. So awak buatlah yang kita buat tu. Apa benda yang kita buat? Yang tu lah. Yang tu kan? Itu. Yang tu lah. Apa dia? 8 Boiler dia. C 6 6. 0.85. Sini 0.15. Sini ambil je lah 6 tu. R kita 6.
Itu 6 tolak 2. 4. 8 tolak 6. 2. Kan 8 tolak 6. 2. Okey, tambah. Pakai pen lain lah. Tambah 8C7 0.85. Sini Kuasa 7. 0.15. Kuasa 7 kat sini 8 tolak 7 1. Betul? 1. Betul. So tambah. Okey. 8. Alah, hijau lagi. 8 C 8. 8C8 0.85 0.85 kuasa 8 0.15. Kuasa 8. 8 tolak 8 kosong. Betul? kosong. Betul. Okey, so tekan je lah kalkulator 111 ada 3 kat situ. So yang ni jawapan dia apa? 0.237604 tambah 0.384693 tambah 0.272491. So jawapan dia adalah 0.8948. 0.8948. So ni jawapan dia. Boleh? Boleh, insyaAllah. Dia macam ni, kita 678 kali kita tambah semua yang 5, 4, 3, 2, 1 kita tambah semua kita dapat 1 lah. Betul lah? Jumlah dia masih 1. Tapi kita buat sekarang 678 je. Alright, saya bagi awak seminit. Buat contoh 11. Buat dulu. Salah tak apa.
Okey dah ke? Dah. Ui. Dapat jawapan terus ke? Ah, Dapat jawapan dah? Jawapan akhir apa? Nak check jap. Nilai N dapat 300. Soalan tanya cari nilai N dan variant. Okey, N Variant. 300. Kita punya variant 63 berapa? 63 salah. 63. Okey, yang lain? Fatin dapat variance dia 210. Macam mana tahu? Tu dia tulis kat chat. Oh, ya ke? Oh, okey, jap. N 300, variant dia 210. Variant dia 63 sebenarnya. Okey. Okey. Betul lah tu. Yang lain tu macam mana? Senyap Sama sekali. macam Aida. Sama macam Aida. Sama macam Aida. Okey. Baik. Pemboleh ubah rawat N betapa saya binomial dalam keadaan X. Binomial dia N 0.3. So dia bagi kat kita ke dah. N. Sebenarnya NP dia tu 0.3 tu P Dia dapati min ialah 90 ataupun mu 90, cari nilai N dan variant. Jadi kita senaraikan dulu maklumat yang kita adalah P kita adalah 0.3 ni. Yang kita dah ada kat situ. Bila kita dapat P, kita tahulah Q 0.7. Okey, dia juga bagi kat kita min ataupun mu sama dengan 90. Okey. Kita ada rumus mu ni sama dengan NP. Sama dengan 90. Oleh sebab kita ada P adalah 0.3, jadi N kita adalah 90 bahagi dengan 0.3. Jadi kalau awak tekan kalkulator 90 bahagi 0.3 ni, awak akan dapat N sama dengan 300. Alright. Lepas tu dia bagi cari nilai N. Okay, dapat dah. Dan variance. Okay, variance ni kita tulis je lah rumus variance. Okay, N, P, Q. N kita dah ada dah 300. P kita dah ada dah 0.3. Q kita dah ada dah 0.7. Okay, jadi kita tekan je lah. Dapat 63. So biar je lah variant 0.2 ni. Tak perlu buat apa-apa lagi. Okay. Boleh lah? Boleh. Alright. Baik, kita ada lagi 5 minit. Cuba awak buat nombor 12. Contoh 12. Last lah ni. Yelah last. Kebetulan soalan terakhir ni pun dia bagi yang susah. Susah lah sikit. Awak kena adjust banyak. Cuba buat dulu. Saya bagi awak 2-3 minit dulu. Buat.
Okey dah ke? Belum. Dan masa nak habis ni, bolehlah kita berbincang sama-sama kot. Bincang lah. Saya kata dah soalan ni dia susah sikit. Baik, suatu tinjauan mendapati 82% orang pelajar di sebuah sekolah tidak tahu berenang. Okey. So dia beritahu 82% orang pelajar tidak tahu berenang. Tentukan bilangan minimum pelajar yang perlu dipilih secara rawak supaya kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya satu orang pelajar yang boleh berenang adalah besar daripada 0.74. Tentukan bilangan minimum pelajar yang perlu dipilih. Maknanya tadi kalau awak ingatlah soalan-soalan sebelum ni kita buat, daripada ada 100 orang pelajar, ada 500 orang pelajar, kita pilih 5. Kita pilih bilangan X tu. Awak ingat tak tadi kita buat? X tu kita pilih. Kita nak pilih 3 orang. So X dia 0, 1, 2, 3. Kita nak pilih 7 orang. Jadi X dia 0.1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat tak kita buat tadi? Ingat. Jadi sekarang ni, tentukan bilangan minimum ni, kita nak pilih berapa orang tu dia tanya. Dia bagi maklumat lain. Dia suruh Sekarang, pilih siapa? dia nak tanya kita berapa orang yang perlu dipilih supaya kita dapat yang dia bagi ni. Kebarangkalian ni. Sekurang-kurangnya belajar boleh dipilih adalah besar daripada 0.74. Kebarangkalian ni lebih daripada 0.74. Jadi dia bagi benda lain tapi dia tanya kita berapa orang yang kita nak kena pilih dapat kebarangkalian banyak ni. Tadi soalan yang sebelum ni kita pilih dia bagi berapa sampel N tu, berapa X kita pilih tu, betul kita dah carilah kebarangkalian apa semua. Sekarang ni kebarangkalian dia bagi berapa, sekarang dia nak tanya kita berapa orang yang kita nak pilih pula. Okey, tu lebih kurang lah, faham ah? Okey, baik. So kita dapat tentukan bilangan minimum pelajar. Dia nak pilih berapa orang pelajar paling minimum. Okey, sekarang ni saya nak tengok, saya kata banyak benda kena adjust ni. Bukanlah banyak benda, kena adjust satu benda, iaitu satu tinjauan mendapati 82% orang pelajar di sebuah sekolah tidak tahu berenang. Dia bagi tahu kita 82% tidak tahu berenang. Tetapi dekat belakang, bawah sekali yang bahagian last ni, awak tengok. Minta yang boleh berenang. Dia minta yang boleh berenang. Nampak tak? Sekurang-kurangnya satu orang yang boleh berenang. Nampak? Dia kata kena adjust. Kita nilai P dengan Q kita kena adjust. Kalau dia kata soalan ni dia cari kebarangkalian sekurang-kurangnya satu orang pelajar tidak boleh berenang, tak ada masalah. Sebab dia memang dia bagi pun, maknanya kita punya tu sama. Maksudnya kita punya P kita tu sama. Sekarang ni P kita tak sama, dia terbalik. Okey, apa dia? Jadi sekarang ni saya nak bagi tahu, so X kita ataupun P kita dulu apa dia? Ataupun X lah. Ini yang cerita tadi X ni yang kita tak tahu berapa orang tu tak? Jadi dia boleh jadi 0, 1, 2, 3, blok sampai N. Kita tak tahu, betul tak? Betul. Sampai N tak tahu lah berapa. Tak tahu berapa. Tapi dan kita nak cari nilai N lah sebenarnya. Betul tak? Tentukan bilangan minimum belajar. Jadi N. Jadi tu kita punya sampel. Kita tahu N tu berapa. Lepas tu dia bagi kat kita P. P kita kalau ikut kat sini 0.82 kalau ikut loop biasanya kita belajar kan. Kita kata inverted comma. Tapi masalah dia sebab orang belajar tidak boleh berenang. Jadi ni bukan jadi P sekarang ni. P kita bukan 0.82. Jadi sekarang 0.8. Yang ni adalah 0.18. Boleh Boleh Q kita yang 0.82. Okey, sebab apa? Sebab saya beritahu tadi. Atas bagi lain, bawah bagi lain. Okey. Alright. Itu selesai yang itu. Sekarang kita tengok ayat terakhir tu. Ayat ni yang penting ni, ayat terakhir ni. Sebab kita dah ada maklumat ni, kita dah dapatlah satu markah kat sini. Okey. Cari, tentukan bilangan minimum pelajar yang perlu dipilih. Saya pandang yang lain ni. Okey, sekarang dia, supaya kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya satu orang pelajar boleh berenang adalah besar daripada 0.74. Okey, baik. Jadi, saya nak tulis macam mana ni? Kebarangkalian kita adalah P. Okey. Sekurang-kurangnya satu ni saya nak tulis macam mana? Macam tak sama linear. Okey, lebih besar ke lebih kecil? Sekurang-kurangnya satu. Lebih besar. Macam tu kan? Atau sama dengan satu. Ya. Okey.
Sekurang-kurangnya 1 yang boleh benar adalah lebih besar ni. Lebih besar. Adalah besar. Adalah besar daripada 0.74. Maksudnya 0.4. Nampak? Kita kena boleh tulis benda ni. Okey tak? Okey. Awak lepas pukul 10 apa rehat? Waktu sekarang waktu apa? Sejarah. Cikgu buat apa? Kelas. Nak buat dia buat Google Meet saya ambil sikit 2-3 minit boleh lah. InsyaAllah. Cikgu tu mah. Cikgu tunggu dah. Tak. Sekejap Saya habiskan ni. Yang ni susah ni nak terangkan ni awak. Saya terangkan, saya harap awak boleh faham. Saya terangkan Baik. Dia kata apa kat kita? Dia kata X lebih besar daripada 1, lebih besar daripada 0.74. Okey. Sekarang ni kita kena ingat macam ni. Apa maksud lebih besar daripada 1? Lebih besar daripada, kita ada sampel tadi saya tulis kat atas ni. Saya tulis kat atas ni tadi. Yang mana lebih besar daripada 1 yang inilah. Betul tak? Sampai dah tak tahu bila. Betul tak? 1 boleh dikira tak 1? Boleh. Boleh. 2 boleh kira tak? Boleh. 3 boleh kira? Boleh. Boleh. Dan sampailah N yang kita tak tahu kan. Yang kita tak kira apa? Kosong kan? Kosong. Ya. Jadi kita adjust benda ni jadi macam ni. Sebab 1 nombor je kita tak kira, iaitu kosong kan? Ya. Maknanya kita buat macam pelengkap. Ingat tak set pelengkap? Apa dia maksud pelengkap? Pelengkap maksudnya 1 tolak tu dapat kosong. Maksudnya macam ni. Maksudnya saya buat macam ni. 1 tolak. Saya ambil yang ni. Saya tak mau apa tu? Sekarang ni yang dia bagi yang kita kira ni, yang biru ni. Okey? Jadi untuk memudahkan pengiraan kita, sebab kita tak tahu pun N berapa, kita tak boleh nak kira. Kalau kita tahu, kita boleh buat je tu N lebih besar daripada 1 tu. Kita boleh buat lah lebih besar 1, kita tahu nilai 1, 2, 3, ada mana-mana dia berhenti kat 4 ke 5 ke 6 ke, dia ada berhenti. So kita boleh buat lah 1 tambah 2 tambah 3 tadi. Oleh kerana kita tak tahu nak berhenti kat mana, sebab dia sampai N, tak tahu nak berhenti kat mana, jadi kita patah balik, kita buat pelengkap. Okey? Apa maksud pelengkap? Awak ingat tak pelengkap kita buat apa dulu? Masa kita belajar set pelengkap. Apa maksud set pelengkap? Ingat tak? Kurang ingat. Maknanya set pelengkap ni maknanya kalau kita nak yang awak tengok color, kalau kita tak nak cari yang biru ni kita tak tahu, kita carilah yang kosong. Maknanya nak dapatkan yang kosong ni, kita kenalah buat satu okey, saya tulis dulu. Tulis ni, awak tengok ni awak cuba faham apa benda saya nak cakap ni. Yang ni saya tulis balik je. Okey. Baik. Yang ni saya tulis balik, yang ni saya tulis balik. Okey, ini sama dengan ini sebenarnya. Ini sama. Okey, kenapa dia sama? Sebab lebih besar daripada 1 ni yang biru ni. Okey. Jadi saya nak tahu semua ataupun ni, saya perlulah kira yang kosong ni. Supaya, sebab apa? Benda yang ni adalah maksudnya P sama dengan kosong. Okey? Kurang daripada 1, kosong je lah, betul tak? Ada tak nombor lain? Tak ada kan? Tak ada kan? Yang kurang daripada 1, hanyalah ada P, X sama dengan, alamak silap. Hanyalah P, X sama dengan kosong je, mana ada lain. Jadi 1 tolak kosong lah. Okey, 1 tolak kosong ni akan dapat yang kuning, yang biru semua ni. Tahu tak? Faham tak? Awak sekarang ni ada set belah sini. Yang ni awak jumlah semua ni 1. Betul tak 1? Betul. Okey, jumlah semua 1. Sekarang ni awak nak dapatkan yang merah ni, 1 ni, tolaklah yang ini. Dapatlah yang merah ni, betul tak? Faham tak saya cakap apa? Faham. 1 tolak yang putih ni dapatlah yang merah kan. 1 yang saya buat sekarang. 1 tolak kosong. So awak akan dapatlah yang biru tu semua. Cuma kita tak tahu lah berapa lagi. Tak kira lagi Ustaz. Okey, jadi saya tolak yang ni. Yang lain ni saya masih salin, tak ada masalah pun. Saya salin je lah. Okey, lebih besar 0.74. Okey, jadi 1 tolak P ni saya buat macam ni. Ini saya pergi ke sini. P X lebih besar daripada kosong. Lebih besar 0.74 ni. 1 ni pergi belah sana. Jadi tolak 1. Faham?
Satu ke kanan. Macam Macam linear kan. Lepas tu dia akan jadi kat sini. Sini kan ada negatif kan. Okay. tanda. So sini kena tukar tanda. 0.28. Sini jadi P X sama dengan 0. Okay, setakat ni okey? Okay. 8 ke 6? 6 lah kan? 6. 6. Okay, 6. 0.26. Alright. Sekarang ni, yang ini, kita buat apa? Kita buatlah yang kita buat. Yang Aida kata, buat yang tu lah. Apa dia? N, Formula. C, CR. R kita berapa? Kosong kan? R kita kosong. Kosong. Okey, jadi sini adalah 0.18. Ini kita pakai balik yang kita ada tu. Ini kosong. Yang ni 0.82. Yang ni adalah N. So, lebih kecil daripada 0.26. Ni salin balik je lah. Okey, lepas tu kalau awak tekan kalkulator, apa-apa yang kosong dapat apa? Kosong. NC kosong 5 sampai 1 kosong pun sama 0.18 kuasa kosong dapat apa? Ni semua dapat 1. Maknanya yang tinggal hanyalah 0.82 N 0.26. Sebab ni 1 darab 1 dapat hilang lah kan? Betul lah? Okey, baik. Sekarang ni nak buat macam mana ni? Kita nak cari nilai N. Jawapan kita N tu lah. Macam kita dapat N? Log. Yes. Tak boleh buat cara lain lah. Guna log. Log. Okay. So, relax dulu. So, macam mana saya nak masuk log? Masuklah log sini. Okay, masuk log. So, bila saya masuk log 10 ni, apa jadi? N boleh pergi depan kan? Ya. Jadi, dia jadi N log 10 0.82. 0.82. Jadi awak tekan je lah log 10 0.26 ni. Jadi tekan lah. Ni tekan ni. Tekan yang ini. Tekan yang ini. Dapat apa tu? Tekan kalkulator. Satu tekan yang ini. Satu lagi tekan yang ini. And dapat negatif ke yang ni? Negatif 0.0862. 2. Yang ni log 10.26 ni dapat negatif ke? Negatif 0.585. Kosong. Awak ambil dah nombor sebanyak yang boleh lah. Sebab apa? Saya takut tak dapat nombor bulat lagi. Sebab kita nak dapat N. N ni kena nombor bulat. Okey, tak apalah tu. Bila sini negatif, kiri kanan negatif, maknanya N akan jadi lebih besar lah. Buat kiri kanan negatif tu. Bahagi dengan negatif 0.0862. Dapat apa tu? 6.7869. 6.789 betul? 6.7869. 7869. Okey, jadi N sebenarnya berapa? Dia kena lebih pada 6.789. Jadi N kita berapa? Nombor bulat? 6. Boleh ke 6? 7. 7. So N kita yang kita kira tadi kat sini tu, mula-mula tadi yang kita tak tahu ni asal dia ni, rupanya sampai 7. 1, 2, 3 sampai sebenarnya kita kena pilih 7. Okey, so awak dah nampak dah dia punya soalan-soalan payah yang nak keluar macam ni lah. Okey, so saya dah nak kena tamatkan kelas, saya dah ambil masa orang ni. So tak baiklah macam tu. Awak sehari saya pergi kerja rumah. Okey, boleh? Sehari saya hantar kerja rumah kat awak. Saya tamatkan kelas dulu ya. So, bila bertaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari Jumaat Terima kasih, Cikgu. Okey. Waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu. Ya.